اقرأ كتاب الله ترق جنانه Okey, kita baca Syarah Bulughul Maram. الأجر والغفران. Muka surat 58. Terbaca Syarah Bulughul Maram Kitabus Shalah. Hadis 174. Hadis 174. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Bilalan azzana qabla al-fajr fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya ala innal 'abda nama. Maksudnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Bilal pernah melakukan azan, Bilal pernah melakukan azan sebelum fajar. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya agar mengulanginya dan menyeru, ketahuilah sesungguhnya hamba telah tertidur. Jadi maksud ni, apa maksud dia? Jadi satu hari Bilal ni sebelum waktu subuh dia lakukan azan. Jadi Nabi tegur dia, kamu melakukan azan sebelum masuk waktu subuh. Jadi pergi semula, lakukan azan bila masuk waktu dan bagi tahu pada orang ramai bahawa aku tertidur, aku tersilap. Okey, kalau kita tengok hadis sebelum ni, hadis yang 173 kan, Nabi kata apa? Bilal melakukan azan di waktu malam. Bila Bilal melakukan azan di waktu malam, iaitu sebelum masuk waktu subuh, maka kamu makan dan minum. Sebab itu tanda belum masuk subuh. Itu azan pertama. Kemudian bila Abdullah bin Umi Maktum yang buta melakukan azan, berhenti makan. Mana itu dah makna masuk waktu subuh. Jadi hadis ni macam bercanggah kan. Hadis 173 daripada Ibnu Umar dan Aisyah menunjukkan boleh melakukan azan belum masuk waktu subuh. Tapi hadis hari ini 174 seolah Nabi larang melakukan azan sebelum masuk waktu subuh. Jadi macam mana dua hadis ini nampak macam bercanggah. Sebab itulah kalau kita baca nota kaki, hadis 174 ni hadis dhaif. Hadis riwayat Abu Daud ni, Abu Daud sendiri mengatakan dia adalah dhaif, lemah. Disebabkan ada seorang perawi yang bernama Hammad bin Salamah. Yang mana Hammad bin Salamah ni riwayat dia bercanggah dengan riwayat yang lain. Riwayat yang lain daripada Hammad juga yang mengatakan yang azan sebelum subuh ni bukan Bilal, iaitu muazzin zaman Umar Ibn Khattab. Jadi yang melarang pula bukan Nabi tapi Umar. Jadi Hammad bin Salamah ni meriwayatkan dua hadis yang bercanggah. Maka sebab tu kata Abu Daud, hadis ni adalah hadis yang dhaif. Tetapi kata Syekh Albani, hadis ni adalah sahih. Okey, jadi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, boleh azan sebelum subuh, azan pertama. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Aisyah, hadis 173. Adapun hadis 174 ni, ulama mengatakan hadis ni adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Okey? Kita baca fiqhul hadis. Hadis ini pada zahirnya bercanggah dengan hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha yang sebelum ni. Sebelumnya yang menganjurkan azan sebelum fajar. Sedangkan hadis ini seolah-olah melarangnya. Justru ulama berselisih pendapat mengenai hukum azan sebelum fajar. Maksud azan pertama, jumhur ulama termasuk mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa mengumandangkan azan sebelum terbitnya fajar adalah harus. Jadi tiga mazhab mengatakan boleh azan sebelum subuh, iaitu azan pertama. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi menurut tiga mazhab ni, hadis di atas ni, hadis daripada Ibnu Umar yang 174 ni berlaku sebelum disyariatkan azan pertama bagi solat subuh. Pendapat jumhur ulama, majoriti ulama bertepatan dengan beberapa hadis sahih yang mengatakan bahawa diharuskan untuk melakukan azan pertama.
iaitu azan sebelum fajar. Antaranya ialah hadis yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Yang kedua, yang menunjukkan boleh azan pertama sebelum masuk waktu subuh ialah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yamna'anna ahadakum azanu Bilalin min sahurihi fa innahu yu'azzinu bilailin liyarji'a qa'imakum wa yuqiza na'imakum." Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ialah tidaklah, kata Nabi, tidaklah azan Bilal menghalang kamu daripada bersahur. Bila Bilal melakukan azan, maka jangan berhenti bersahur, teruskan bersahur. Sebab itu azan pertama dan belum masuk waktu. Kerana dia melakukan azan pada malam hari, supaya orang yang sedang menunaikan solat pulang. Subhanallah. Tengok zaman Nabi, orang solat malam ni sampai bila? Dia solat malam sampai dekat-dekat subuh. Jadi bila dekat subuh tu, Bilal pun melakukan azan. Maka orang yang tengah solat tahu, ini waktu mereka sahur. Boleh faham? Kita dah terbalik. Kita bila start solat malam? 5.30 ataupun pukul 6 kan? 5 minit, 10 minit lagi nak azan subuh, kita baru start. Tapi para sahabat, solat malam daripada malam sampai dekat-dekat subuh. Bila melakukan azan tengah-tengah tu, malam tu, sebelum masuk subuh, itu mereka faham. Itu isyarat bahawa bermulalah untuk mereka bersahur. Mereka berhenti solat, pergi sahur. Sangat-sangat jauh beza dengan kita. Semoga Allah memberi hidayah dan kekuatan pada kita untuk bangun malam awal dan solat malam lama. Kemudian wayuqiza na'imakum, dan bila azan tu, bila Bilal melakukan azan dekat subuh ada dua fungsi. Pertama, nak bagi tahu orang tengah solat supaya pergi sahur. Yang kedua, nak mengejutkan orang yang masih tidur supaya bangun dan bersedia untuk solat subuh. Okey, menurut Al-Baihaqi, ulama hadis sepakat mengatakan bahawa azan subuh dimulai pada malam hari. Malam hari makna hadis azan pertamalah. Dan hadis sahih yang lain lebih utama untuk digunakan pakai jika dibandingkan dengan hadis ini yang dipertikaikan oleh sebagian ulama tentang kesahihannya. Itu tiga mazhab, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Adapun mazhab yang keempat, mazhab Hanafi. Mereka berpendapat tidak harus azan sebelum terbit fajar. Jadi mazhab Hanafi tidak ada azan pertama. Yang ada azan yang bila masuk waktu subuh. Antara hujah mereka ialah hadis yang pertama, hadis hujah mereka, hujah mazhab Hanafi, hadis 174 ni yang ulama hadis pertikaikan. Dan juga bagi mengelak hujah mereka juga supaya orang ramai tidak keliru. Bila diadakan azan pertama, orang ramai akan keliru. Mungkin dia ingat dah masuk waktu subuh, dia berhenti sahur. Sedangkan belum masuk waktu subuh. Kan? Dan mungkin ada orang nak solat subuh, dia terus solat subuh. Sedangkan itu azan pertama. Jadi mazhab Hanafi kata azan pertama tidak boleh. Apabila azan dikumandangkan sebelum fajar, maka sudah pasti ramai yang akan terkeliru dengan azan tersebut. Sekiranya mereka ingin berpuasa, sudah pasti mereka akan berhenti makan dan minum. Dan jika tidak, mereka akan terus solat, bukan pada waktunya. Apatah lagi, azan sebelum masuk waktu adalah bercanggah dengan maksud dan tujuan sebenar azan disyariatkan. Ini mazhab Hanafi. Dalam hal ini, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama adalah lebih tepat. Pendapat majoriti ulama lebih tepat. Apa dia? Berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan juga amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Iaitu azan pertama ada sebelum masuk waktu subuh. Adapun kekeliruan yang mungkin timbul akibat azan sebelum masuk waktu boleh dielakkan dengan dimaklumkan. Dimaklumkan terlebih dahulu kepada orang ramai oleh pihak yang bertanggungjawab. Seperti jawatan kuasa masjid dan sebagainya. Jadi kalau kita takut orang keliru dengan azan pertama, kita beritahu pada AJK masjid dan AJK masjid umumkan kepada masyarakat setempat bahawa mulai besok kita akan adakan azan pertama. Jadi bila dengar azan pertama, jangan solat subuh lagi sebab belum masuk waktu. Dan bagi siapa yang nak bersahur, teruskan bersahur sebab ia belum masuk waktu. Okey, pengajaran hadis.
pertama diharuskan azan terbit sebelum terbitnya fajar. Jadi kesimpulannya, boleh tak kita azan awal setengah jam sebelum masuk waktu subuh sebagai nak kejutkan orang yang tidur? Jawapannya boleh. Itu pendapat majoriti ulama. Tetapi hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada orang ramai bagi mengelakkan kekeliruan. Yang kedua, mengelak daripada kekeliruan adalah salah satu tuntutan agama, sama ada perkara individu kepada individu ataupun masyarakat. Yang ketiga, kewajipan melaksanakan amal makruf dan nahi munkar ke atas semua peringkat masyarakat. Jadi bila ada orang silap, tegur. Nabi pun bila sahabat silap, terus Nabi tegur. Yang keempat, mengakui kesilapan dan kembali kepada kebenaran adalah wajib. Subhanallah, akhlak orang Islam. Bila kita buat silap, akhlak mulia apa dah? Mengaku silap dan menerima teguran orang. Dan wajib kita kembali kepada yang benar. Itu bukan menghina diri kita ataupun bukan tanda kita hina. Tapi sebenarnya itulah tanda kemuliaan akhlak seseorang. Okey. Cukup hadis ni yang kedua ni, hadis lepas ni ada dua sekali hadis tak sempat baca. Kita tengok soalan. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم